sejak kata Purwodaya. Peribahasa ini telah digunakan secara turun-temurun, tetapi penghayatan masyarakat terhadap makna tersirat peribahasa tersebut dilihat semakin pudar dari masa ke masa. Fikirkanlah. Titipan kata Assalamualaikum dan salam apresiasi buat saudara pengurusi majlis, barisan kehakiman yang telus dan berintegriti, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin yang berbisi dekat di hati. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Kesantunan berbahasa cerminan bangsa. Itulah maksud pidato yang bakal saya rungkai buat satapan minda warga dunia. Sebelum lidah berkata-kata melemparkan idea berbisinya akan dihurai satu persatu, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini. Santun, menurut Kamus Dewan edisi keempat, ialah halus budi pekerti, beradab, sopan dan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Berbahasa pula bercakap menggunakan sesuatu bahasa sebagai alat perhubungan. Jadi jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul adalah baik, sopan dan tidak menyakiti hati orang lain ketika berkomunikasi sekaligus menggambarkan pribadi seseorang. Hadirin sekalian, saya biarkan anda berfikir seketika. Adakah kita meletakkan bahasa kita di tempat yang sepatutnya? Adakah kita menggunakan bahasa kita sebaiknya tanpa merosakkannya atau mencemarkannya? Penggunaan bahasa yang sopan dan betul itulah yang akan melambangkan perilaku seseorang. Renungkanlah. Indikator saya yang pertama, bahasa melambangkan keintelektualan bangsa. Jika ditelusuri sejarah tanah air, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa utama dan termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Malah, sarjana barat turut memperakui bahawa bahasa Melayu mempunyai tinggi pengkaryaan yang mutu. Seiring peredaran waktu, teknologi digital dilihat menjadi platform masyarakat untuk berinteraksi. Sayangnya, platform ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Banyak saja kata kesat, kotor dan makian ditulis seolah-olah tidak melambangkan budaya budi luhur budi rakyat Malaysia yang terkenal dengan sopan santun. Dalam insiden baru-baru ini yang melibatkan artis K-pop Korea daripada kumpulan Soyang yang bernama Babi dicumuh secara melampau oleh pengguna media sosial. Cimuhan itu menyebabkan Babi memadam hantaran tersebut dan dia memberitahu bahawa dia tidak berminat dengan perkataan yang dituturkan oleh rakyat Malaysia. Perkara ini sungguh membimbangkan jika perbuatan menghamburkan bahasa kesat itu bertebaran secara berleluasa dan diterima sebagai satu norma baru. Secara tidak langsung, perbuatan ini memberikan imej yang tidak baik kepada rakyat Malaysia, seolah-olah kita tidak beradab dan beretika. Generasi muda dan masyarakat Malaysia seharusnya, tuan-tuan, puan-puan, perlu dididik secara tata susila dan etika komunikasi di media sosial meskipun ia hanyalah laman peribadi. Disitulah nilai moral kita akan dinilai. Warga Dewan yang dimuliakan, indikator saya yang kedua, kiasan bahasa cerminan makna. Menurut Nur Hashimah dalam jurnal penulisannya pada tahun 2015 mengatakan bahawa kehebatan orang Melayu menghasilkan bahasa kiasan adalah tinggi. Peribahasa Melayu dan ilmu persulatan Melayu seperti pantun Melayu melambangkan hati budi bangsa Melayu. Orang Melayu jika berkata-kata bukan sekadar selapis, malahan kadangkala berlapis-lapis bagi menyantuni bicara tanpa mengguris perasaan orang lain. Oleh sebab itulah mereka senang mencipta peribahasa ataupun pantun yang bukan sahaja indah dari segi bahasanya, namun lagi indah dari segi maknanya. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai.
peribahasa yang berbentuk sindiran, tetapi secara tersiratnya sebenarnya untuk memberi perangsang kepada orang yang lemah untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak biasa dilakukan. Jika difikirkan kembali, mengapakah nenek moyang kita gemar menggunakan bahasa kiasan untuk berkomunikasi atau menasihati antara satu sama lain? Mengapa tidak dinyatakan sahaja perkara yang ingin dinyatakannya? Tidak lain tidak bukan kerana mereka mahu menjaga perasaan orang yang dilawan bicaranya dan menghormati pribadi orang lain. Indah bukan hadirin dan hadirat? Tuan-tuan dan puan-puan, ledakan teknologi dan sistem langit terbuka mencemarkan budaya ini. Masyarakat lebih cenderung melawan arus dan merasakan segala-galanya perlu disegerakan. Perkataan dan ayat yang paling ringkas digunakan dalam interaksi seharian mereka sehingga bahasa menjadi carca marbat dan kesantunannya tenggelam begitu sahaja. Hadirin sekalian, indikator saya yang terakhir, kesantunan berbahasa menyatukan bangsa. Masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa tanpa mengira warna kulit ataupun status perlu dihormati. Wujudnya sikap hormat menghormati, pastinya masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Bahasa Melayulah yang boleh menyatukan bangsa kita, dan bahasa Melayu ini perlulah kita terapkan agar perselisihan faham antara kaum seperti peristiwa hitam 13 Mei 1969 tidak berulang kembali. Jika kita menitik beratkan kesantunan apabila berbahasa, pastinya ia dapat menimbulkan keramahan dan kemesraan antara satu sama lain. Contoh yang mudah, tuan-tuan, puan-puan, penggunaan nama panggilan dan penggunaan perkataan yang betul ketika berbicara adalah betul. Sapaan sis, bro, engkau, aku, wa atau lu tidak menjadi kesalahan jika kita gunakan ia kepada orang yang kita kenali. Tetapi ia menjadi kesalahan apabila panggilan yang sama digunakan kepada orang yang lebih berpangkat dan kepada orang yang tidak kita kenali. Pasti jelek bunyinya, ya. Hal itu sudah seperti acap kali sudah berlaku di media sosial kerana terdorong oleh emosi individu. Apatah lagi, kita sebagai warga negara Malaysia yang berpegang teguh pada prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pragmatik sidang yang dirahmati, pada penghujung bicara jelas tertera, kesantunan berbahasa mencerminkan sesebuah bangsa. Al-Quran sendiri mengajar kita supaya menggunakan perkataan yang lebih indah, mulia lagi dan baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Pemilihan perkataan yang betul akan menjadi batu asas kepada satu prinsip yang utama, iaitu penghormatan. Tunjukkanlah pribadi yang mulia, tinggi peradaban ketika berkomunikasi sesama sendiri. Renungkanlah dan hayatilah serangkap pantun ini. Yang kurik itu kundir, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.